Okey, selamat sejahtera. Kita masuk bab 1, okey, kaedah saintifik, okey, untuk tingkatan 4. Okey, yang pertama, dalam bab ini kita akan belajar apa yang perlu anda lakukan kalau ada kemalangan di magma. Dengan apa yang kamu tahu tentang CPR, okey? Jadi dalam bab ini kita akan tengok kemalangan dalam magma. Kalau berlaku, apa yang kamu boleh buat, apa itu CPR, dan juga macam mana kita boleh mengukur tahap kesihatan badan kita. Dalam video ini, kita akan fokus kepada soalan yang pertama dulu. Okey? Untuk yang kedua dan ketiga, kita akan sambung dalam video yang lain. Okey, biar kita tengok apa akan berlaku kalau kita ada kemalangan dan macam mana kita nak buat. Okey, yang pertama, kita mesti belajar langkah keselamatan di dalam magma dulu. Yang ini adalah peralatan lengkap untuk melindungi diri daripada kemalangan. Okey, yang pertama dari mata. Untuk mata kita sangat penting. Jadi, apa alatan yang boleh digunakan untuk melindungi mata kita? Okey, Google. Okey, Google ini melindungi mata kita daripada terkena dengan bahan kimia yang bahaya. Contohnya, asid pekat, bromin, amonia, logam reaktif. Okey, yang ini semua bahan yang bahaya. Kita mesti melindungi mata kita kalau kita menjalankan eksperimen melibatkan bahan-bahan sini. Okey? Jadi yang kedua, topeng muka. Saya rasa ramai sudah sangat biasa dengan topeng muka ini. Okey, mask kita. Okey, mask ini, topeng muka ini macam mana nak melindungi badan kita? Melalui lindungan hidung dan mulut kita daripada terhidu bahan kimia yang sengit dan juga merak. Contohnya, bahan yang mudah merak macam bromin, mercury, okey. Jadi, sangat penting kalau kamu nak mengendalikan bahan-bahan kimia tersebut, pakailah topeng muka, okey. Yang ketiga, kita nampak tangan kita boleh dilindungi oleh sarung tangan. Sarung tangan ini dibuat daripada getah. Okey, jadi sangat mudah. Sarung tangan semasa kamu buat eksperimen, kamu melindungi tangan kamu dengan sarung tangan. Yang keempat, kita nampak dia pakai baju magma. Okey, baju magma ini mudah dibuka semasa ada kecemasan. Jadi yang baju ini penting untuk melindungi badan kita dan mengelakkan kerosakan pakaian kita. Akhirnya, kalau pergi ke sekolah, mesti kita pakai kasut bertutup. Okey? Kasut bertutup ini bukan yang selipar sebab kasut tertutup ini boleh melindungi kaki kita daripada tersentuh dengan tumpahan bahan kimia dengan serpihan kaca. Okey? Jadi kita tengok ini. Okey, selain peralatan lengkap untuk diri yang 5 tadi, okey, kita ada 3 jenis peralatan pelindungan diri di dalam magma yang saya akan perkenalkan dalam video ini. Yang pertama adalah kabinet aliran lamina. Okey, kabinet aliran lamina ini adalah untuk mengelakkan kontaminasi. Apa maksud kontaminasi? Maksudnya mengotorkan sesuatu. Jadi kita tak nak bahan kimia dikotorkan. Okey? Jadi kita tak nak kontaminasi berlaku. Okey? Jadi kita boleh jalankan aktiviti eksperimen yang berkaitan dengan mikrobiologi di dalam kabinet ini. Kabinet ini
Nama dia, saya ulang sekali lagi. Ingat kabinet aliran lamina. Okey, kabinet aliran lamina. Okey, kalau yang ini peniran kecemasan. Okey, peniran kecemasan ini penting untuk kita semasa kecemasan. Sebab yang ini boleh membersihkan dan membilas bahagian badan kita ataupun pakaian yang terkena dengan bahan kimia. Akhirnya, kita ada pembilas mata di bawah dia. Okey, di sini pembilas mata ini digunakan untuk mencuci mata yang terkena dengan bahan kimia. Jadi, kalau kamu terkena dengan asid atau alkali, jangan panik. Kamu cepat pergi ke sini untuk mencuci mata. Kalau tak ada yang ini, jangan lupa kamu ada sinki lagi. Okey, boleh guna sinki di tepi. Okey. Yang penting kalau terkena dengan bahan kimia, cepat cuci mata. Okey, yang ketiga, kebok wasap. Kebok wasap ini adalah untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap. Contohnya macam tadi saya cakap gas bromin dengan merkuri. Tapi jarang kita guna bahan merkuri dalam eksperimen. Jangan risau. Yang penting bahan yang mudah meruap kita letak di kebot wasap ini. Dan bahan yang mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau. Kita buat eksperimen kita di sini. Jadi, ini adalah langkah keselamatan yang penting. Okey, kita tengok. Selepas eksperimen, kamu mesti simpan dan kemas bahan-bahan kamu, betul? Okey? Jadi, kita mesti buang bahan kita di tempat yang sesuai dan betul. Okey, yang pertama, bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki, kita boleh masukkan di sinki adalah seperti bahan berikut. Bahan yang neutral, asid lemah ataupun alkali lemah. Okey, ini cecair atau larutan yang kepekatan dia rendah. Jadi kita boleh guna yang bahan-bahan ini dan buang ke dalam sinki. Jangan kita buang di tempat yang tak sesuai. Okey? Okey, marilah kita tengok apa yang tak boleh buang ke dalam sinki. Okey? Yang pertama, sisa beberjau. Jangan kamu buang sisa beberjau di sinki. Nanti tersumpat. Okey? Jadi, selain itu, bahan yang mempunyai nilai pH yang kurang daripada 5 dan lebih daripada 9 adalah bahan yang kepekatan tinggi dan ataupun yang bahaya. Jadi kita jangan buang ke dalam sinki sahaja. Okey, ini bahan-bahan ini nanti kita akan tengok cara untuk dia boleh dibuang dengan betul. Okey. Jadi selain itu, apa yang kita tak boleh buang ke dalam sinki seperti yang pelarut organik, bahan kimia, bahan toksik, logam berat, bahan sisa organik, bahan buangan radioaktif, bahan meruap, bahan reaktif. Semua bahan ini adalah berbahaya dan boleh menyebabkan pencemaran alam. Jadi, jika perlu berhati-hati semasa kita nak buangkan mereka. Okey? Jadi, kat sini, kalau boleh nampak pelajar ini, betulkah cara ini? Dia nak menguruskan bahan sisa biologi. Cikgu dia beritahu dia, sebenarnya bahan sisa biologi ini kita mesti menguruskan dengan menggunakan prosedur operasi standard. Okey? POS atau yang sentiasa kamu ingat SOP. Kita terbalikkan. POS, prosedur operasi standard. Jadi, kita boleh
buangkan bahan sisa biologi ini dengan cara yang betul. Sebelum itu, saya nak ingatkan kamu apa itu bahan sisa biologi. Bahan sisa biologi itu termasuk bahan kumuhan, tisu, bangkai, medium culture, bekas plastik, kaca dan sarung tangan. Jadi yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki ataupun paku sampah, ingat kita mesti mengendalinya dengan cara yang betul, iaitu melalui prosedur operasi standard. Okey. Organ haiwan, okey, kita mesti dibungkus dengan cermat dan disimpan di dalam penyejuk beku dulu. Baru semua ini yang sudah kontaminasi masukkan ke dalam beg biobahaya. Jadi beg biobahaya ini akan dibungkus dan masuk ke dalam tong biobahaya. Jadi tong biobahaya ini disimpan dengan keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Okey. Jadi seterusnya kita tengok langkah mengurus kemalangan di dalam magma. Okey, yang pertama, kita ada banyak jenis kemalangan yang boleh berlaku di magma. Yang pertama, contohnya kaca. Terkena dengan serpihan kaca, terkena dengan asid dan alkali pekat. Kebakaran kecil, terkena serpihan hasil termometer pecah, kebocoran gas, renjatan elektrik. Okey, jadi yang ini kita memang tak nak kemalangan berlaku. Tapi kadang-kala kemalangan boleh berlaku sebab kecuaian, kelalaian atau kejadian yang di luar jangka. Ataupun kita kurang mahir atau pengetahuan dalam melaksanakan eksperimen. Jadi, kamu mesti ingat, kalau berlaku kemalangan, apa yang kamu perlu buat? Yang pertama, mesti segera memberi tahu guru. Yang ini adalah contoh untuk bahan kimia yang tertumpah. Yang pertama, beritahu guru ataupun pembantu magma. Jadikan kawasan tumpahan itu sebagai kawasan larangan. Jangan ramai-ramai berkumpul ke sana. Okey? Jadi, selepas itu kita boleh sekat tumpahan itu daripada merebak dengan menggunakan pasir. Kita letak satu sebadan di tepi tumpahan itu. Jadi, kita kaut tumpahan bahan kimia itu dan buang dengan selamat. Okey. Okey, untuk termometer yang pecah dan jatuh akan mengakibatkan tumpahan merkuri. Tahukah anda bahayanya merkuri? Merkuri ini boleh menyerang sistem saraf, saluran pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal kita. Jadi, saya sentiasa ingatkan kamu perlu berhati-hati semasa menggunakan termometer. Sebab cara mengendai merkuri yang dengan selamat ini perlu anda tahu. Yang pertama, kalau termometer itu pecah, jangan takut. Mesti beritahu guru atau pembantu magma kamu. Jangan menyembunyikan, okey? Sebab kita perlu jadikan kawasan tumpahan itu sebagai kawasan larangan dan tabur sebut sulfur. Sebab merkuri itu jangan lupa dia mudah meruap. Dia boleh menjadikan di udara kita. Jadi, kita mesti tabur sebut sulfur untuk menutupi tumpahan. Dan malangnya kita perlu hubungi Jabatan Bomba untuk langkah yang seterusnya untuk kita
mengemaskan tumpahan merkuri di magma kita. Okey, jadi itu sahaja untuk bahagian bab 1.1 dengan 1.2. Saya harap kamu sudah faham, dan kalau ada soalan-soalan yang tidak faham, kamu boleh komen sahaja di YouTube kat bawah, okey? Ataupun jawab tanya dalam grup saya, okey? Kalau saya nampak, saya akan jawabkan soalan kamu, okey? Dan saya ada sediakan satu latihan untuk kamu menguji kefahaman kamu. Jadi bolehlah kamu cuba sekarang. Okey. Yang quiz link itu saya ada letak di bahagian deskripsi. Jadi bolehlah kamu tengok. Dengan hari ini sampai sini saja. Selamat bercuba dan terima kasih.